Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini dah pagi Khamis, petang Khamis, besok dah hari Jumaat. Kita dah nak masuk Jumaat besok lagi. Sekejap dah, masa berjalan begitu pantas dan cepat. Dan tak lama lagi kita akan sambut hari-hari haji. So Alhamdulillah, bagi mereka yang berkemampuan, insyaAllah banyak akan melakukan ibadah korban. Alhamdulillah. So waktu ni selama 10 hari, masing-masing tak boleh kerak kuku lah yang berkorban. Okey, saya ucapkan selamat datang kepada sahabat saya yang datang sini, ialah Cik Ahmad Kamil. Saya tak tahulah yang lain-lain mungkin dia pun masuk kalau ada kesempatan masa. Masing-masing ada masing-masing kesibukan, masing-masing ada prioriti masing-masing. Jadi hari ini kita sembang berhubung dengan peranan coaching dalam pembangunan dewasa ataupun adult development, dan of course dia melibati lah coaching keseluruhan, coaching arm dan juga coaching leadership coaching, dan bersangkutan sedikit dengan kursus yang kita buat pada 24 bulan ini, iaitu kita ada 9 hari. Jadi pada siapa-siapa yang berminat, silalah mendaftar. InsyaAllah di ujung-ujung ni mungkin banyak pertanyaan dan sama-sama kita berusaha sama-sama dapat mengetahui apa yang kita bincang. So bersama saya hari ini ialah saudara Ahmad Kamil, dan dulu dia seorang consultant dan sekarang dia pun dah jadi coach dan jadi usahawan, entrepreneur. Jadi tentu banyaklah perkara yang boleh kita dapat iktibar, some sharing from kita punya coach Ahmad Kamil. Dan di samping itu juga kita terbuka lah kepada sahabat-sahabat kita yang mengikuti ini, kalau ingin nak masuk perbincangan dalam Zoom, boleh maklum kepada saya, kita akan bawa you masuk ke dalam Zoom. Dan kepada sahabat-sahabat yang ikuti di Facebook, saya tahu sekarang ni masing-masing kesuntukan masa dengan EMCO ni, kita masing-masing ada masing-masing tugasan yang kadang-kadang apabila setengah buat kerja di rumah tu lebih sibuk daripada di office. Masing-masing punya kaedah lah, masing-masing cara. Dan Alhamdulillah sini, cuaca tempat saya ni nampak Alhamdulillah clear. Tapi mendung macam nak hujan. Saya ni tak apalah, minta Cik Ahmad Kamil terang sikit kawasan dia macam mana, okey kah? Di sini pun mendung juga, Doktor. Suara jelas, gambar jelas? Gambar suara Doktor jelas. Alhamdulillah, nampak gambar you clear, gambar you tu tak still, tak tepu. Alhamdulillah. Dan hari ini saya pun ada sikit berbagai-bagai permintaan dan pertanyaan. Bolehlah kita buat ke hadapan sebagai perbincangan untuk kebaikan bersama. So Cik Kamil, cerita sikit, how is it your play dan sebagainya sebelum kita mula. Apa dia, Doktor? Cerita sikit apa yang cakap sebelum kita mula. Macam you dah cakap dah cuaca elok. Okay. Saya share sikit lah pasal leadership coaching. Okay, sila. Pengalaman saya dulu bila bekerja, kita dinaikkan pangkat, supervisor, manager dan sebagainya. Kita di-assumekan tugas sebagai seorang leader dalam unit, jabatan atau cawangan di tempat saya bekerja. Kita assume kita ni seorang leader. Dan sebagai seorang leader, tanpa bimbingan, formal training dan sebagainya, kita menganggap leader tu orang lain perlu ikut cakap leader. Tak ambil kisah pun apa pandangan pekerja bawahan, apa sudut fahaman pekerja bawahan, kita pun memberi tugas pada mereka tanpa sebab mereka kena buat juga. So dia macam forced dictatorship lah, sama lah macam tu. Saya suruh, you buat. Siapa manager, saya manager. You kena buat apa saya suruh. So dalam tu maksud dia jadi one way instruction, one way communication. So apa saya suruh, you buat. Kita tak tahu sama ada dia bersedia untuk berbuat perkara yang kita suruh, sama ada dia berupaya untuk dia buat perkara yang kita suruh dan sebagainya. Itu pengalaman saya yang saya faham pasal leadership. Saya flashback dulu masa saya bekerja di bank, saya rasa banyak salahnya di situ. Banyak tidak betulnya di situ. Tak ada two-way communication. So saya dari leadership tu pun, saya baru-baru ni kena paksa diri saya untuk faham leadership tu, dan saya perlu di-coach sebagai seorang leadership dalam unit bisnes yang saya buat sekarang ini. Dalam MLM yang saya buat sekarang ni, ada saya punya team member di bawahnya. Saya kena ada leadership tu yang terbimbing, yang dibimbing. Saya saja ingat macam saya dulu branch manager, saya suruh you buat sale, you kena buat. Saya suruh you buat kena buat posting Facebook, you kena buat, tanpa memahami apa maksud pada
orang yang kita bimbing tu. So jadi di sini saya rasa keperluannya. Walaupun saya ada belajar sedikit sebanyak dengan pasal developmental coaching dengan Dr. Shakir, tapi itu belajar. Amalan dia, ini test of time dia, ini dia. Jaya tak saya menggunakan ilmu-ilmu tu serta dibimbing oleh coach untuk jadi seorang leader dalam maksud dan framework saya sendiri. So, Alhamdulillah. So, sekarang ni Cik Ahmad Kamil dah melalui fasa pelaksanaan dan mula berlaku samsatlah kesedaran lah. What is really the real meaning of leadership. Dan comparison telah pun dibuat mengikuti pengalaman masa kerja di bank dulu dan juga sedang sebagai seorang mungkin menuju sebagai usahawan dah mula menjadi seorang leader dengan arti kata seorang pemimpin dalam perniagaan ataupun dalam dunia sendiri. Jadi apa tu tarik saya dengan saya di sini. Bila Cik Amir kata bila baru faham atau pelaksanaan, itu yang kita nakkan. Kita tak mau kita banyak bercakap pasal leadership, kita banyak bagi talk, kita bagi explain macam-macam. Main pelaksanaan kita gagal melaksanakan. Dua yang berbeza, satu konsep dan satu orang kata praktikal. To bridge that, there's a gap. Jadi apa yang saya dengar ada berlaku perkembangan ruang lingkup yang luas di antara Cik Ahmad Kamil dengan benda Cik Ahmad patut buat dan Cik Ahmad Kamil sebagai seorang pemimpin yang mengelola, yang mencapaikan suatu set of goal yang telah ditetapkan. Jadi tentulah banyak entah stumbling, sesuatu penemuan secara pembelajaran yang boleh Cik Ahmad Kamil fikir kembali. Bagaimana pelibatan Cik Ahmad Kamil daripada mula belajar dulu dan mengikut perkembangan sekarang dan tertarik apa yang kita start bincang sekarang ni sebagai satu elemen yang perlu diketahui, bukan sekadar membaca buku. Dia kena go to the ground. Sebab itu dia kata berniaga 9/10. Tak sama dengan kain gaji. Dari situ ni saya nampak dah berlaku kesedaran dan Cik Ahmad Kamil boleh melihat benda yang saya terang mungkin 5-6 tahun yang lalu dan dapat merasainya. So secara tak langsung saya boleh bincang banyak perkembangan berlaku di dalam 4 bidang yang saya akan nampak, yang saya nampak apa yang disampaikan Cik Ahmad Kamil. Jadi di sini kaedah dan faedah yang macam mana Cik Kamil mula merasainya. So macam doktor cakap tadi, kaedah dia, benda ni bukan boleh baca buku. Apa yang dimaksud oleh pengarang tu lain mungkin maksud daripada apa kita yang baca. Kita membaca pada sudut pandangan, sisi pandangan kita saja. Terhad pada sisi pandangan kita. Betul kalau nak baca macam baca Quran juga. Kita baca, kita faham makna dia, maksud dia. Dia ada banyak ilmu-ilmu dalam pengajian agama saya kata. Supa dalam leadership ni. Saya boleh baca 10-20 buku leadership dan saya faham ikut sisi pandangan saya sendiri tanpa dibimbing oleh pengarang itu sendiri. Di sini cantiknya saya berpeluang untuk dibimbing oleh orang yang saya belajar dengan dia coaching dulu. Di sini yang faedah yang saya dapat, saya dah rasai. Dan saya sendiri rasa sebab kalau saya recall balik apa yang saya belajar dan cuba apply, tak mungkin 10% saja. Sebab maksud makna dia tu tak dibimbing, tak diperjelaskan lagi. Betul baca buku kita kena tanya pengarang ni. Kena tanya pengarang apa maksud ayat begini, apa maksud sebenarnya. Bukan maksud ikut pandang sisi kita yang mungkin terhad. Memang pun terhad. Itu yang saya nak masuk balik leadership coaching dengan Dr. Shakir dan sebagainya untuk memperluaskan lagi. Supaya hasrat saya sebagai tim leader, saya bukan nak majukan diri saya nak memajukan semua orang dalam tim saya. Itu yang kenapa pentingnya pada saya leadership coaching. Ya, Alhamdulillah. Sekejap lah, saya ada panggilan ni sekejap. Halo. Ya, saya tengok online. You tengok online? Okay, thank you. Alright, baik. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Tuan Syed. It's very good that you see. Can you bagi sikit? Tolong bagi sikit keadaan di sana Tuan Syed Syukri. Bagaimana cuaca di sana? Suara dengar jelas dan adakah wajah nampak clear dan sebagainya? Tolong bagi feedback sikit Tuan Syed. Okey, selamat datang. Waalaikumsalam. Okey. Apa yang disampaikan oleh
Ahmad Kamil seorang konsultan dulu dan juga former banker dan telah pun tamat belajar coaching dengan saya lebih kurang 4 tahun 5 tahun yang lalu. Dan merupakan berlaku orang kata lonjakan paradigma dengan kita kesedaran yang ada di dalam inside out, terutama tadi bersifat leadership coaching yang dimaksudkan. Sebab tu kalau kita belajar arah sekadar mendapat ceramah demi ceramah, tapi kita melaksanakan dia masih di peringkat you eksplisit, dia mungkin have eksplisit dari segi tacit dia belum tak sampai. Nah sekarang ni Cik Ahmad Kamil dah sampai ke peringkat tacit nak merasainya. Apa Cik Ahmad Kamil cerita tadi, saya nak tanya pada sini. Nah baru mungkin secara tak langsung apa menyebabkan kesedaran ni berlaku? Bezanya dulu sehingga sekarang. Mungkin pertama sekali bila Cik Ahmad Kamil mula melakukan sesuatu sebagai seorang pemimpin di dalam dunia Cik Ahmad Kamil ini. Mungkin bertolak dari situ benda yang diterang dulu mula berperanan di dalam fikiran. Jadi effort yang Cik Ahmad Kamil buat ni mungkin menuju pada landasan yang sepatutnya dilakukan. Berbeza pahaman landasan yang dulu. Masa kerja dalam bank ikut arahan dia. Tak boleh lawan tokek dan sebagainya kan. Mungkin daripada situ merupakan satu kembangan yang positif. Yang kedua mungkin kita ada tanggungan. Tanggungjawab kita kalau kita faham baik dulu dengan sekarang tanggungjawab tu memang sama. Tapi perbezaan dia tetap wujud. Betul? Jadi dari situ tanggungjawab ni sebagai seorang usahawan, apa yang Cik Ahmad Kamil rasa nak tonjolkan sebagai, because benda ni akan dicerita di dalam kursus leadership coaching ni. Saya akan bagi 7 factors di dalam pembangunan change ataupun change management ataupun dalam sudut leadership coaching. Yang ni akan kita bincangkan. So eloklah kalau siapa yang berminat ni sila kau boleh Tuan Syed dan sahabat-sahabat sharekan saya punya talk ini. Ini merupakan sedikit sebanyak isian yang kita akan tentu pada 24 bulan ini supaya ramai-ramai dapat menikmati kebaikannya. Cuba Cik Ahmad Kamil jelaskan area-area mana yang Cik Ahmad rasa terpanggil daripada penyampaian saya tadi. Okay, memang berbeza, banyak beza. Memang langit dan bumi jauhnya bila kita sebagai seorang leader, manager, branch manager, assistant manager sebagainya, kita punya tanggungjawab pada diri kita sendiri sebenarnya. Supaya orang atasan telah melihat kita menjalankan tugas. Sebaik mana itu satu persoalan yang lain. Jadi sebenarnya leader yang dalam keadaan itu cuma mentingkan diri dia sendiri. Saya rasa tu. So, bila saya dah keluar dan masuk dalam buat perniagaan dan lebih-lebih dalam perniagaan yang sekarang ni, bila saya sendiri masuk sebagai seorang ahli biasa, kemudian dapat buat network dan buat jadi team leader, saya terpanggil. Ini lain. Saya tak boleh cerita pasal diri saya saja. Sebab dalam management, network management, untuk kita berjaya, orang bawah kita mesti berjaya dulu. Mesti orang bawah berjaya dulu. Jadi sudut pandangan saya ialah lebih pada menjayakan ahli-ahli network saya. Baru saya akan secara tak langsung automatiknya akan naik dan meningkat dan sebagainya. Itu yang perbezaan dia jauh. Maksud dulu saya sebagai leader mengarahkan saja supaya kejayaan saya nampak. Tapi sekarang saya kena bantu, bimbing, pimpin orang-orang di bawah saya supaya mereka berjaya. Tak salah mereka berjaya, insya-Allah saya pun akan berjaya. Itu logik dia tu. So untuk memimpin tu kenalah ada quality leadership. Kena change. Bukan ahli saja, saya je kena change. Saya sendiri pun kena change. Sudut pandangan saya kena berubah banyak, 360 darjah supaya dalam aspek boleh membantu downline saya, ahli-ahli network saya dan sama-sama berjaya. Capai hasrat. Okey, Cik Ahmad Kamil menyentuh sesuatu yang telah saya terangkan dulu. Kalau siapa mengikuti percakapan dialog saya, iaitu commitment dialog ataupun dialog commitment ataupun how we agree on what we need to be done, apa kita setuju sebagai pemimpin sebenarnya. Ini akan diperjelaskan. Sebab pendekatan ini tuan-tuan dan perempuan tak dapat kalau tuan-tuan baca buku biasa, tak dapat. Benda ni dia tersirat dan tersurat. Sebab tu sesuatu, misalnya Alhamdulillah saya share tuan-tuan perempuan, beberapa orang peserta ikuti saya dulu, seorang anak muda sekarang ni dah jadi CEO dan sebagainya. Dia dapat ilmu ni tuan-tuan dan perempuan, saya memang respect dia. Senang dia buat kerja, dia tak payah tergesa-gesa, tak payah marah orang, tak payah thinking orang. The way he speak, because apa yang saya dengar penyampaian disampaikan Cik Ahmad Kamil tu merupakan terdapat beberapa poin-poin yang Cik Kamil terangkan kepada saya yang perlu diberi penjelasan. Dengan ada penjelasan itu mudah Cik Ahmad Kamil menjalankan tugas. Semua sekali kita sebagai ketua, pemimpin, tak kira kecil dan besar. Sebab bila buat sesuatu,
dia mesti ada role model atau kita sendiri dia ada dua. Cik Mat Kamil. Ingat tuan-tuan yang baru ingat ni, sila tengok recording saya yang dulu, saya dah berjelas dah. Saya bagi sampai 4 siri. Bagaimana kita nak mendengar dialog komitmen. Yang pertama sekali, bila kita mendengar arahan tu buat sesuatu sebagai seorang pemimpin ataupun seorang biasa, dia ada berlaku dua. Satu dia panggil mental workspace, satu lagi physical workplace. Jadi seseorang menerima satu jawatan yang diberi kepada dia, dia faham seadanya seperti yang dia faham. Dia faham seadanya seperti faham tertakluk pada 5 peringkat social emotional capability. Mungkin dia faham, dia kata aku fikir betul, aku buat semua betul. Faham kedua dia kata aku buat betul tapi orang lain kata tak betul, aku tak betul. Jadi aku kena ikut cara orang lain punya sebab SOP kena bukan kita yang buat. Yang tu kita kena patuh SOP. Itu peranan. Dan last kali kita ada nilai-nilai. Jadi kalau kita boleh gabungkan apa yang kita nak buat, yang kita suka dan apa yang suka, bertaras pada nilai atau tu vision dan mission di dalam satu organisasi itu, maka lebih cantik dan jelas. Maka di sinilah kedudukan seorang leader. And this one berlaku kalau saya juga akan buat business coaching certification sekarang ni. Kalau elok tuan saya dengar, saya dah siap telah menjalankan satu batch dari senior official. Kita buat business coaching and mentoring certification. So dia punya tu very lengthy, it's quite extend, about 9 days training, dia spread over 3 months. Jadi dia akan didedahkan sebab macam saya cakap lah ni, what you think with what you have to do, there are dua benda yang berbeza. Sebab tu dia kata ada white space. Sekarang ni Cik Mat Kamil dah cakap dengan saya sini, insyaAllah saya boleh sambut dan membantu Cik Mat Kamil. Sekiranya orang di depan Cik Mat Kamil mendengar benda tu, menyusahkan lagi sebab penyampaian dia tak memperjelaskan, bahkan boleh menyebabkan kita cari kelaru. Misalnya kita nak beritahu orang bawah, the more you do your work, the more you bring, the more you work, the more you bring more income. That means kita ajak dia untuk mendapatkan pemancing bukan nak berikan. Tapi dia mengharap kita memberi ikan. Dua pandangan yang berbeza. Dia sangka, you lah beri ikan, I boleh makan. Jangan, boss is giving you the rod. So that how many fish you want, you fish as much as you can. Itu pemimpin, dan serangkah yang boleh. Sebab tu berlaku dua beza. Role you sebagai pemimpin dan pahaman you, dan dia role dia sebagai orang menerima pimpinan dan peranan dia. Sebab tu coach at this mastery level, dia kena ada this capability to help people. Yang kedua, apa Cik Kamil cakap tu, kita boleh explore. Dia terdapat 2-4 keadaan yang berbeza. So Cik Mat Kamil dah cerita satu dan saya nampak Cik Mat Kamil boleh jelas. Cik Mat Kamil boleh tangkap apa saya sampai tadi. So Cik Mat Kamil bagi sikit feedback. Maksud dia cara leadership tu berkomunikasi. Ya, ada perkara kita kena perjelaskan lagi. Ya. Kena perjelaskan tapi kita kena nampak macam doktor cakap tadi kan. Jangan pada sudut pandang kita saja. Apa yang dia faham tu setakat mana. Dan bagaimana dengan right question dia boleh keluarkan balik apa yang dia faham dan maksud dan macam mana kita mendengar boleh membantu dia untuk meningkatkan lagi keupayaan dia. Tepat. Sebab tu ilmu mendengar ni diperlukan. Banyak orang kata dia mendengar tapi soalan dia dah hafal dah. Soalan tu tak relevan apa kita tengah cakap. Dia tanya menyebabkan orang tu still dia terkejut. Macam mana nak jawab soalan tu tepu. Sedangkan dia tanya pun akan kebingungan. Soalan tu. That soalan bukan muat petik pada langit. Soalan tu daripada dialog yang disampaikan oleh seseorang. Tapi ilmu tu terlalu tinggi sangatlah. Tapi walaupun pun saya hanya sampaikan sebagai satu pendengaran, satu pemikiran untuk membantu ada cara. Sebab tu kalau nak belajar, I welcome. Sebab apa yang Cik Kamil cakap tu, seseorang dia bercakap sesuatu yang grounded from his meaning making. From dia center of gravity. Jadi dia bercakap dari sudut tu, dia tak salah. Tapi kita macam mana dia faham? Apa yang cakap tu, itu sudut satu lagi. Sebab tu orang kata, you cakap tu betul. Because kalau saya tanya Cik Mat Kamil, what do you think? You give your opinion. I cannot say you are wrong. Because I'm asking your opinion. So I say, yes, you are right. And those who are not trained, they say, oh, you are wrong. Okay? That's a different. Jadi kita nak bezakan sebab tu kita kata dia ada satu jawapan lagi. Jawapan tu ada 3 jawapan lagi. Jadi kita tak kata dia salah. Kita menghormati kemampuan kebolehan dia. Sebab we request for the opinion. Dan satu lagi kita berhak cara cakap dia. Setiap orang dia bercakap satu, dia mencerminkan kemampuan dia, kebolehan
Dan yang kedua, dia punya capability dari segi complexity of role. Mungkin kerja tu tugas tak sampai ke peringkat dia. Sebab tu yang setengah orang kata, cakap ni tak lepi lah. Betul dia cakap dia tak lepi lah memang. He knows the work, the role complexity tu dia tak mampu buat, bukan salah dia. Kita respect dia. Setengah orang jadi CEO kami, dia kata I want to let go lah, I nak rest lah. Because it's not easy. You buat kerja, you kena maintain, kena fokus dan sebagainya. Yang tu you tak nak buat, lebih baik kita kata okay, you do it. So kita boleh. Itu berlaku sebab tu you lagi train somebody, train them to be a leader, you become more successful. We train them not to become just a blind follower saja. Saya rasa banyak perkembangan yang saya boleh share. Jadi dalam sharing ni, sekiranya Tuan Syed Syukri ada ingin pertanyaan, you can write down on the page ni. Saya akan bagi jawapan dan saya bawa dalam perbincangan ni. InsyaAllah kita ada lagi 2 orang peserta. Tapi kalau dia orang kesempatan masuk, ada seorang dah ada di KL, tak boleh. Dan setengah lagi masih tak balik lagi. Kalau mereka ke lapangan, mereka masuk, kita akan bincang. Jadi saya welcome lah siapa saja kalau ada persoalan, pertanyaan nak tanya, sila maklumkan kepada saya. Lagi satu saya nak cakap, bila kita bekerja satu dalam bentuk team, another way pula, kita tak boleh pakai macam coaching biasa saja, nak pergi buat team coaching, bisa lagu pula nanti. It's team coaching, it's team. Because team ni kadang ada 4 orang, kita ada 4 peringkat perbezaan meaning making, 4 peringkat perbezaan sense making. Jadi kalau kita dengar satu ya tanpa appreciate the 4 different levels of thinking capability of kita punya team, then how can we build a common ground so that all the 4 people can sit on the same ground, start giving the ideas, look very different, but they have the same objective to achieve. So Cik Kamil Hangguk tu dah mula nampak aku sebagai team, ada online berhati orang. Macam mana pendapat Cik Kamil pula? Itu dah satu cabaran kalau kita buat team coaching tu. Sedangkan dengan seorang pun kadang-kadang kita pun tak nampak lagi dia punya progress ya. Tapi satu cabaran lah. Satu cabaran yang apabila kita boleh buat seorang, insya-Allah kita boleh buat 2-3 orang. Sebab the team has to work as one whole unit. Dia tak boleh seorang ke kanan, seorang ke kiri dan sebagainya. Dan team tu tak develop lah. Mungkin the individual, each individual develop, but the whole team does not develop. Mungkin ada seorang laju, seorang slow, seorang tarik diri dan sebagainya. Di situ yang nak cari common ground tu memang kena dibimbing doktor. Saya terus angkat tangan, yang itu kena dibimbing on team coaching. Sebab tu dialog berperanan. Mendengar apa yang disampaikan. Tuan-tuan tengok leader yang ada good listening skill. How they give the answer. Succinctly, direct to the point. Very simple. Short. So, sebab tu, my peringkat ni, kalau kita dah dilatih, I think kami tahu macam mana detailnya kalau belajar coaching dengan saya. Sampai satu area, kita boleh dengar orang yang cakap spesifik dialog dia. Mencermin dia ada keraguan, kebimbangan, kerisauan, kegembiraan dan sebagainya. Sebab tiap-tiap seorang cakap satu commensurate dengan dia punya capability. Dan yang usaha kita nak buat, nak ikut pada kepentingan members of the team. Jadi tiap-tiap seorang tu, ada yang rendah, ada yang tinggi. Where to start? Kalau kita tak tahu beza dia orang cakap rendah dan tinggi, kita pantai semua, lala letih. Bertengkar. Don't reach anything. Betul tak? Betul. But right, if you know, this one they taught this, kita cari dia orang move them to a certain level. This sebenarnya praktikal bukan teori. Saya memang buat. They will come and work together walaupun they at different level. Doesn't matter who you are because the person who coordinate, actually master coach who run the team coaching tu, it can be very helpful. Itulah. Dan macam mana kita nak mengatasi berlakunya perbezaan ambiguity dan sebagainya. Sebab semua cakap buka. Bila cakap buka tu cerita benda duduk di luar. Sebenarnya bukan buka inside of you. Inside the person who speak. Nabi kata, kita musuh di luar. Musuh di dalam banyak kita kena faham. Yang kata volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Kalau British, anda British dia panggil tuna. T-U-N-A. Turbulence. Uncertainty. And A, ambiguity. And saya lupa apa ni, dia ubah satu. Yang ni dia ada 4, sama juga. Tetapi benar tu ada diri kita. Sebab tu kalau orang tu punya pemikiran dia, I selalu betul, dia tak boleh dengar orang lain cakap. He will not listen because he think about himself. So,
There are people we can coach, there are people we cannot coach. We just talk to them. I give example. Orang mai kat kita, cik saya minta tolong cik, perniagaan saya tak apa maju. Saya tak boleh tolong you. Terus dia cakap dia tak boleh tolong you. Saya jawab pasal apa? Tolong you, dia minta tolong. Saya ni seorang coach. Dia bukan nak suruh you coach. Dia kata minta tolong. It's like different. Why our egocentric? Kita punya persona kita tak develop. Itu kata coaching depend on individual idiosyncratic way of doing things. Setiap seorang ada kesemuanya. Daripada percakapan tu kita tahu macam mana dia nak coach. Dia ni minta tolong, bukan suruh coach. Coach not as big as you are, coach biasa lah. Tak apa, kita sembang. Kita boleh mentor dia, kita boleh consultancy dia, kita boleh beri training. Semua kita boleh bagi dia. Betul? Jangan kata saya tak boleh tolong. That means kita memang tak mau tolong. Daripada sudut tu macam mana Kamil? Betul lah, bila kita punya egocentrik tu meletakkan kita pada satu tahap yang lain, tinggi, terlalu tinggi daripada orang yang kita nak bantu dan sebagainya, memang jadi payahlah. Apatah lagi kalau tak belajar tentang coaching, developmental coaching dan sebagainya, langsung tak faham apa pun. Cuma dia akan bercakap, macam saya kata tadi, sudut pandang, sisi pandang dia saja. Dia tak penting dengan orang lain apa orang cakap, saya tak terima. Macam nak tolong tadi patut, yalah betul. Dia coach, dia tak tanya pasal boleh coach saya tidak, dia pun tak faham. Coach, dia minta tolong. So kita bantu cara macam mana. Mungkin tolong tu berselindung di balik mentoring, coaching, consulting dan sebagainya. Right. Sebab tu dia kata, dia ada dua bila bagi tugas. Satu role taking, satu role making. Satu kita terima jawatan, satu kita pelaksanaan. Itu dia ada dua berbeza. Yang tu yang kita nak streamline. Dan yang kita cakap tadi ialah perbezaan pendapat, pemahaman ataupun kita panggil discrepancy. So dalam pendengaran ni, ilmu discrepancy ni terdapat 4 beza discrepancy. Ini saya detail kan. Sebab saya buat course sampai to this level. Dia ada 4 level. Satu, discrepancy berbeza dari performance ataupun performance discrepancy. Yang kedua kita panggil expectation discrepancy. Perbezaan harapan, apa yang dia anggap dan sebagainya. Satu lagi, macam saya sebut tadi, role discrepancy, tugas yang dia kena buat tu. Dan last sekali, feedback discrepancy pun ada juga. Jadi benda 4-4 ni kalau kita tak faham, kita tak nak buat beza. Rupanya nak tahu, nak buat benda ni, insyaAllah. Kalau ramai yang belajar, saya datangkanlah yang mendengar ni, kita boleh develop, membantu sama orang. Bahkan kita tak payah kerja stres sampai teruk sangat. Kembali betul sangat, kita buat kerja kita mampu dan kita ada masa. Sebab Allah bagi kita 5 waktu untuk sembahyang. Kita ingat time ini tak pecah. Kita ikut 5 waktu ya. Time sembahyang tinggal. Buat. Sambung balik. Buat. Sambung balik. Itu dah bagi dah. The best time management. Jadi banyak benda yang kita boleh bincang. So setakat sekarang ni apa Cik Kamil nampak redah percakapan saya petang ni. Banyak tak benda yang saya nampak. Dan ingat Cik Mak Kamil, ini saya akan bagi pada peserta yang ambil certification. Ini memang buku ni berat dekat 2 kilo saya buat ni. So yang ni kau nak beli, kena beli direct kat saya. Because comprehensive. So what come to your mind Cik Mak Kamil? Okay, dari percakapan saya mungkin tak sedar yang sebenarnya saya cakap on the surface saja. Very superficial. Macam doktor kata, perlu nak dijelaskan. Nak dijelas tu kena berguru tu. Asas dia ada. Tapi penjelasan dia, lagi detail dia. Apa yang perlu, the micro part of the element in coaching tu, leadership coaching tu yang perlu saya kena berguru tu. Itu cerita dia. Saya tak ada buku boleh mengajar tu. Baca boleh, tapi tak boleh mengajar kita. Itu perbezaan. Ya, kita dah cakap lebih kurang setengah jam. Untuk para sahabat yang mau masuk, selamat datang. Selamat datang, saya perkenalkan diri saya ialah Syakir Mustafa, Certified Master Developmental Coach for the whole Asia Pacific region. Dan bersama saya adalah tetamu, seorang coach juga iaitu Cik Ahmad Kamil. Seorang dulu formerly consultant, adalah seorang banker, consultant dan sekarang ni jadi coach dan latest semua dia juga usahawan. Jadi nampak peranan dia berlaku. Daripada seorang consultant, seorang coach, seorang banker, pada consultant, seorang coach dan sekarang usahawan. See the urutan yang berlaku unconsciously, perkembangan. Kalau melihat pada sudut tu tuan-tuan, inilah sifat-sifat berlakunya peningkatan kepemimpinan. Jadi kalau kita tak di-coach, tak dibantu, I don't think
maaf tu amat kami aku saya sebut pada tuan macam amat kami kata saya apa yang saya cakap ni coaching because he was a consultant, he was a financial controller, he knows what he's talking about. Dia kita bin counter kan. Macam mana cik amat kami cerita mula jumpa saya dulu. Cik kami terpinga-pinga kan. 4 years dulu. Tak faham apa doktor cakap. Sebab di luar keupayaan pemikiran kita nak faham. Macam mana kalau di luar pemikiran kita boleh terus, satu kita boleh reject, ini tak betul lah. Aku tak setuju cara dia cakap apa semua. Tapi masa balik bawa kereta, benda tu bermain-main di fikiran. Apa maksud doktor? Apa maksud doktor? Sehingga menyebabkan saya kena ikut kursus tu. Untuk saya faham, saya kena be very practical. Saya tak boleh tolak outright saja. Saya kena hadiri kursus dia. Dengar dan belajar. Masa belajar baru nampak what the eyes cannot see, what the mind don't understand. Baru faham apa itu coaching. Sikit-sikit lah, dia tak boleh curah sekali semua masuk dalam pemikiran kita. Sebab yang menahan kita ego kita. Sebab ilmu-ilmu kita, sudut pandang kita yang dulu-dulu tu kadang-kadang jadi penghalang, menolak. Dia tidak terima, dia tak assimilate dalam pemikiran kita. Dan bila dia assimilate dalam pemikiran kita dan emosional kita, dia menjadi attitude baru kita. Sebab tu saya berani masuk dalam bidang keusahawan. Saya tak pernah jadi usahawan apa semua, makan gaji all the way. Tapi nampaknya bila saya masuk dalam usahawan tu, inilah masa dia saya kena praktikkan apa yang saya belajar dalam coaching. Jadi bila tak cukup, saya kena pergi lagi. Itu cara dia. Dan saya kena pergi lagi pada leadership coaching sebab saya sekarang dah assume saya sebagai seorang leader dalam tim saya nak majukan tim saya dan juga diri saya. Itu yang siapa mula-mula belajar coaching memang dia akan mabuk. Bukan saya seorang rupa, kawan-kawan dulu pun terlepas sempang, terlepas tol. Saya pergi 2 tol, balik 6 tol. Macam mana? Saya sendiri pun harga dia buat. Saya ingat bukan saya seorang, saya tanya kawan-kawan lain pun sama macam kami, sama. Dia melekat dalam pemikiran tu, berpusing-pusing, berputar-putar sampai kita hilang fokus ke mana sebenarnya kita nak pergi kat highway tu. Ini cerita benar ni. Kawan-kawan saya pun kena macam saya juga. Okey. Terima kasih Zaman Kamil. Kita bincangan ni pun dah buat setengah jam, is quite heavy. So saya mengalu-ngalukan sahabat-sahabat. Terdapat beberapa isu yang kita akan bincang tuan-tuan dan puan-puan apabila kita buat leadership coaching. Tuan-tuan akan memahami sedikit what is coaching. Kita akan bagi 7 core question bagaimana seseorang tu kalau dah ada organisation dia start, kalau dia ada vision, mission dan sebagainya, apa dia sebenarnya. Dan kita akan bagi tool. Because this one day special kita bagi selalu murah dan sebagainya untuk bagi ilmu kepada tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita akan buat 3 days course, itu is very intensive. Dan memang boleh membantulah, especially orang ada tanggungan sama ada you financial controller, senior financial car. You need to have this tool, right? Because kita tak boleh. Orang kata kadang-kadang seorang tu lalas cakap seorang-seorang begitu. We do not know. And then why you happen this, you have some sort of group to then, macam lah Cik Mak Kamil dia belajar, dia ada team. Dia tak tahu dia boleh tanya, kita ada ramai. So dia boleh masuk tanya dan kita ada meeting dan kita ada perbincangan. Dan tuan-tuan akan ditrain mendengar bagaimana perkembangan. Sebenarnya dewasa, perkembangan dewasa. Yang kita tahu physical maturity. Do you know how you know that physical, mental and social emotional maturity? We do not know. You welcome, you learn. Kita akan tunjuk juga. Dan di samping itu juga kita akan cakap dengan beberapa isu-isu yang penting di dalam perkembangan dunia sekarang ni tentang perkembangan dia panggil exponential organization. Bagaimana syarikat tu berkembang perpulangan bukan 10%, 30%. Dia talking about 10 times, 20 times, 100 times. Impossible dulu. Hasil dari itu terkeluar satu teknologi, dia panggil disruptive technology. Dan penggunaan komputer yang kita lalui sekarang ni menyebabkan marketing 5.0 yang ditulis Philip Kotler. Dia menekankan bahawa coaching benar ni bukan apa, marketing ni bukan apa. It's about human making. Making technologies to create, to communicate, to deliver, enhance the value across the customer journey. Apa dia customer journey? Rupanya customer journey itu dia ada 5. Iaitu new customer journey itu ada 5. Dia bukan lagi ada 4P, dia ada 5 dengan awareness, awareness, appeal, ask, act, and apa kita panggil advocate. So itu berlaku dia sehingga faham asal IoT, Internet of Things dan sebagainya. Kita kena update kita punya skill. Dan bukan kita nak, kita tahu because these are the two. Dan benarnya benda ni dia bagi, dia kata kita guna open source ni di komputer tentang open source ni kita tak boleh nak pakai, tapi when you know you can make use of that. Kita tak boleh kita employ, kita pick up sikit-sikit. Macam saya pakai ni, saya pakai macam-macam ni teknologi, komputer, kamera, apa lagi?
Kalau ada GPS, sekarang ni pakai handphone ni semua ada. GPS ada, semua ada. Itu dia kata demokratik. Dia kata benda-benda tu dah jadi murah, dah simple. Beli satu dapat semua. Okey. Itu yang kita akan cerita. Melainkan saya ingat kita dah sentuh apa kita nak sentuh. Kalau ada apa-apa Tuan Syed yang sedang mendengar ni dan sahabat-sahabat lain, saya tak tahu ramai dengar kata dengar. Kita sharing sajalah. Because what we are talking ya, benda ni ilmu. Bukan saya nak cerita sonok-sonok. Memang cerita sonok-sonok. Semua orang sonok. Kan? Tapi at the end of the day, kita tired dengan sonok lah. Tapi kita nak sesuatu penambahan diri. Jadi kalau ada apa-apa halangan, Cik Ahmad kami ada apa-apa kita tanya sebelum kita nak tamat. Kita dah cakap lebih kurang setengah jam. Anything to share? Saya nak share sikit. Pasal yang paling penting pada saya lah about change tadi. Ni apa yang kita buat ni about changing our mindset and our cognitive and level and our social emotional level. Change is, saya rasa, is the ability. First kali kena change your fundamental belief about things, about what surrounds us. Kalau kita tak change itu, gah macam mana pun kita akan gedah the hard wall sebenarnya. Kita tak akan bergerak selangkah pun kalau kita tak change yang the fundamental tu dulu. That is the social emotional and the cognitive level. Jadi kena tahu dulu baru boleh change. Dia tak boleh tiba-tiba change. Tak, kena tahu dulu dan bersedia berubah dan benda tu assimilate dalam diri kita, insya-Allah kita going the right way. So itu pun satu kesedaran yang baik pada mereka yang mau menerima lah. Because we are not forcing, we are not saying anything. We are talking about what we can do. Because betul macam kami kata, hidup zaman sekarang ni, no matter how smart we are, how kata very savvy komputer dan sebagainya. Tetapi kalau kita tak improve kita punya personal development, dari segi personal skill, maksud dia kita kena update knowledge accordingly lah. Even handphone kita update, komputer kita update, software kita update, knowledge kita tak update. Kalau tak update kita dia obsolete. So all this just termasuk dalam bidang social emotional dan kognitif. Komputer menyiapkan kognitif. Social emotional ni memang itu yang satu extra yang kita dapat. Because social emotional is you know the structure of your thought. Dia bagi structure of your content. So seorang cakap tu dia mesti ada structure dia. Ada structure apa dia bercakap. Macam saya sebut tadi, can you help me? Terus kita tolak. Kita tak tahu apa yang nak. Kalau seorang tu dia selalu berlaku. Saya yang pemasarannya tak apa bagus. Can you help me? Terus kita tanya all the thing that we learn. Betul tak? 4P lah apa kita tanya. Padahal dua-dua orang tu graduate. Dua-dua orang tahu apa dia tanya. So the only difference that one person is the person who supposed to help you and the person asking you, that's all. Ini just sembang apa yang kita ada. That mean if we are thinking the same, doing the same thing the same because you ask the same question all the time, you get the same answer. And the worst still, you ask the question and then you get the right answer, but the question is a wrong question. So as good as silap soalan, maka silap semua. So dah zaman sekarang hidup, tanya how to ask the right question. Because by having the question, help you how to think. Pokoknya sekarang nak fikir, salah satu tanya soalan. Itu je cerita dia. So beruntunglah siapa yang belajar. InsyaAllah belajar dengan saya ni kena sabarlah. Dia ada banyak peningkatan. Kalau you nak belajar 3 hari nak jadi ini, saya tak boleh. Saya pun tak macam ni. Saya tak boleh. Saya cannot. I want you to satisfy, you kena satisfy certain thing. Because itulah kan masing-masing cara lah. Saya that's what I do. Because banyak sangat nak kena belajar. Tapi ikut kemampuan lah. You tak kat tuku, alhamdulillah cantik. Sukses. Because you dah langkah ke depan satu langkah kan. Langkah pertama lebih baik another 1,000 langkah yang akan datang. So kalau ada apa-apa kita punya tetamu kepada Tuan Syed, boleh share sikit what do you think of the talk ya. Kalau ada masa sila tulis di sini. Jadi kalau tidak ada apa-apa ni saya ingat kita dah cakap dekat 40 minit. Kita elok kita berhenti takat ni. Sebelum ni tolong wrap sikit atau saya pun akan buat wrapping dia balik. Sila Cik Makam. Kita dah cakap 40 minit lah, 39 minit. Okey, sebenarnya banyak elemen kalau nak cerita pasal leadership through coaching. Leadership banyak, leadership courses, books dan apa banyak. Tapi leadership coaching jarang nak jumpa. Saya boleh kata tak ada lah nak jumpa. Kecuali melalui pelajaran developmental coaching oleh Dr. Syakir. Di situlah ilmu ni sebenarnya. Kadang-kadang kita tak nak terima tu payah. Macam saya kata tadi, you nak berubah tapi you kena ubah you punya fundamental belief dulu. Baru you boleh berubah. Baru you tahu your persona tu nak berubah macam mana. Dan kita akan dekat lagi. The law of attraction, kita akan lagi dekat pada ilmu yang saya rasa yang terbaik. Saya rasa saya yang terbaik. Dan banyak telah memberi bantuan kepada saya
bila deal dengan team member saya dan sebagainya. Di situ letaknya. Tapi saya rasa masih tak cukup. Sebab tu saya perlu pada kursus-kursus Dr. Syakir. Nak diceritakan, nak wrap up, sebenarnya banyak perkara doktor cakap, saya pun tak boleh nak ingat banyaknya. Tapi cerita dia sekarang ni, detik ni, doktor memberi peluang pada kita untuk mendalami, memahami developmental coaching dengan cara yang tersusun, cara sistematik dari seorang master certified coach sendiri. Saya boleh cakap setakat itu ya doktor. Okay. Alhamdulillah. So saya ingat betul, kalau siapa minat sila daftar. Ada lagi 9 hari. Okey, kalau tak boleh nak daftar dalam event break, hantar WhatsApp kat saya ataupun hantar dalam PM, saya akan bantu bagi satu lagi cara untuk register. Jadi setakat ini tuan-tuan dan puan, saya Syakir Mustafa, Certified Master Developmental Coach for Asia Pacific Region, dan sahabat saya, seorang usahawan dan seorang coach iaitu Cik Mat Kamian. Kami mohon maaf silap cakap dan sebagainya. Ini merupakan satu perbincangan sebagai pencetus idea untuk membantu sama-sama kita meningkatkan kita punya usaha masing-masing cara dan sebagainya. Banyak lagi kawan-kawan tadi luar yang pakar dalam bidang masing-masing. Ya, jadi kita tumpu, kami tumpu dalam bidang ni dan kami interconnected banyak internal, international dan sebagainya. Jadi saya welcome lah siapa minat tolong register. InsyaAllah diikuti dengan 3 hari dan full certification process. Dengan itu saya ucapkan terima kasih, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa besok kita jumpa lagi waktu mungkin tengok keadaan, mungkin pukul 12 pun saya buat petang. Selalunya petang merupakan pencerahan konsep yang saya terang pada pukul 12. So mungkin esok saya buat pukul 12, hari ini saya tak buat pukul 12. Kemudian petang akan buat pula. Okey, mohon maaf tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi besok insyaAllah. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.